Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi untuk murid-murid tahun 5. Dan bersama dengan kita seorang guru yang cukup berpengalaman iaitu Cikgu Nash. Baiklah Cikgu, pada segmen kali ini apa pula perkongsian daripada Cikgu Nash? Silakan. Okey, untuk segmen kali ini, sebelum kita nak tengok hasil dalam papan mikropengawal ni, kita akan belajar bagaimana kita nak letakkan maklumat dalam dia. Maklumat tu maksud cikgu ialah macam apa nama ni, menyala itulah lampu, bunyi dengan pergerakan. Okey, sebelum kita nak buat benda tu, jadi kita belajar dululah bagaimana kita nak buat atur cara dan bagaimana kita nak buat cetak alih dan buat atur cara. Okey. Jadi sebelum cikgu nak teruskan lagi, Mira, cikgu nak sebab kita akan menggunakan Prisian, iaitu kita panggil Prisian Editor MacCode. Jadi cikgu nak paparkan bagaimana kita nak dapatkan Prisian ni. Ada dua cara. Kita boleh gunakan dua cara, iaitu secara dalam talian dengan secara luar talian. Jadi murid di rumah boleh zoom dan tengok dan scan QR code ni untuk dapatkan editor MacCode ni. Sebelum kita buat atur cara itulah. Baik. Okey, jadi Mira. Ya cikgu. Dah sedia? Sedia cikgu. Sedia. Dah sedia? Sedia. Jadi hari ini Mira nak belajar ada 3 benda. 3 benda. Okey, apa tu? Yang pertama. Yang pertama, kita nak tahu bagaimana nak bina carta alir. Okey, bagus. Yang kedua, carta alir yang bergerak, cikgu. Okey. Yang kedua ialah kita akan buat atur cara. Oh, atur cara. Yang kedua akan buat atur cara dan yang ketiga kita akan buat pemasangan perkakasan. Baiklah. Okey, dalam atur cara dan carta alir, kita akan hasilkan 3 benda lah, iaitu cahaya, bunyi dan pergerakan. Okey, jadi cikgu mulakan dengan cahaya terlebih dahulu. Cahaya. Okey? Alright. Jadi sebelum kita mulakan, kita nak keluarkan cahaya pada papan mikropengawal ni. Tak kisahlah kita nak gunakan LED ataupun LED yang terdapat pada papan mikropengawal ni. Okey? Jadi yang ini, sebelum kita nak mulakan, kita kena ada dia punya gambaran dulu. Apa yang patut papan mikropengawal tu buat. Jadi macam mana nak buat gambaran tu, kita kena bina carta alih. Inilah cikgu dah bina carta alih untuk projek cahaya. Okey, projek cahaya. Jadi untuk projek cahaya, macam biasa, sebelum kita buat carta alih ni, cikgu nak imbas dulu. Adakah murid ingat carta alih ni dia akan diwakili oleh simbol. Simbol-simbol dia apa? Yang inilah. Okey. Yang ini. Yang pertama, kita ada bentuk ni, mula, untuk mula dan tamat, ada proses, ada input dan output, dia punya ni macam sengit sedikit, dan ada aliran aktiviti. Jadi yang ini murid dah belajar pada tahun 4. Jadi ini ilmu yang dibawa daripada tahun 4 dibawa ke tahun 5. Okey, jadi yang ini imbas kembali dah faham, kita akan terus ke pembinaan carta alih terlebih dahulu. Sebelum kita buat atur cara, Mira, kita kena buat carta alih terlebih dahulu supaya kita dapat gambaran apa yang perlu kita buat masa buat atur cara tu. Baiklah. Okey. Yang pertama, tak nak kita kena mula. Dalam carta alih wajib letak mula. Okey, kemudian kita nak arahan tekan butang A sebab dekat papan mikropengawal ni dia ada butang, ada 2 butang. Jadi kita pilih untuk tekan butang A supaya dia buat apa? Tekan butang A, dia buat apa? Dia akan menyalakan LED yang terdapat pada pada papan mikropengawal tu. Kemudian tamat. Simple je. Sebab kita nak mencapai tahap penguasaan murid tu sahaja. Okey, yang ini simple untuk projek cahaya. Jadi Mira, setakat ni dapat untuk Setakat carta ni alih. saya faham dan dapat, cikgu. Simple je kan? Sebab dia gunakan butang A untuk mengarahkan LED itu menyala. Betul. Okey, jadi seterusnya kita akan hasilkan pula atur cara tu. Sebelum kita buat, kita kena hasilkan dulu atur cara. Untuk atur cara, kita akan okey. Cikgu letak sini dulu. Cikgu. Okey. Ni cikgu dah sediakan dah atur caranya. Ada 2. Okey. Pun sangat-sangat senang. Okey. Alright. Baik. Ada 2 sahaja blok yang kita guna,
iaitu blok yang button A dan blok yang menunjukkan ada warna, ada lampu. Itu titik-titik tu lampu lah. Show LED. Kalau nampaklah. Okey. Jadi kalau kita tunjuk macam ni, kita tak dapat gambaran macam mana. Jadi cikgu akan gunakan Presian Editor Make Code ni untuk tunjukkan pada Mira, kita belajar sama-sama dengan murid di rumah bagaimana kita nak hasilkan atur cara yang cikgu tunjukkan tadi. Okey. Baik. Yang pertama, sekiranya kita dah buka Editor Make Code tu, kita tekan pada New Project. Okey, tekan kepada New Project. Kita namakan projek kita, ini ialah projek cahaya. Projek cahaya. Okey, tekan Create. Dan akan keluar paparan yang seperti inilah. Okey. Jadi kat sini dia yang defaultnya ada start and forever lah. Kita tak nak. Tadi arahan kita apa? Tekan butang A. Tekan butang A. Jadi yang ini on start and forever ni kita buanglah. Okey, yang ini kita boleh buang ke tepi. And then kita nak dapatkan tekan butang A ni dekat blok input. Dekat blok input, kita ambil on button A press, kita drag and drop. Dan kemudian kita nak keluarkan apa? Lepas tekan butang A, jadi apa? Kita nak minta LED bercahaya, cikgu. Baguslah Mira. Okey, Mira yang kali ni tadi dah jawab betul. 50. Yang ini cikgu bagi lagi 50, dah 100 markah. Wah, 100 markah. Okey, kita main banyak-banyak je markah kali ni. Okey. Terima kasih, cikgu. Tekan basic. Untuk keluarkan cahaya, kita tekan block basic and then show LED. Kita drag and drop. Kita letak di antara tengah-tengah tu. Okey. Yang ini, kita tak ada arahan nak keluarkan cahaya sebab kita tak tentukan lagi. Dalam Editor Make Code ni juga, dia ada simulasi. Contoh kita tak ada bahan ini di rumah, kita boleh gunakan Editor Make Code ni sahaja untuk kita uji atur cara kita tu. Adakah dia berjalan dengan betul ataupun tidak. Okey, jadi kat sini, tadi yang ini kita nyalakan semua LED-nya. Okey, jadi cikgu select semua LED. Pilih semua LED. Semua LED. Dan kita boleh uji. Okey, nak uji macam mana kat simulasi yang tepi ni? Tekan butang A. Tekan butang A. Tekan butang A, dia akan menyala. Wow. Nampak? Jadi kejap lagi, segmen yang seterusnya, Mira tunggu, kita akan sama-sama pasang dan uji pada papan mikropengawal ni. Wah, menarik tu, cikgu. Okey, dapat. Dapat, cikgu. Untuk cahaya, itu saja. Atau Mira boleh keluarkan perkataan. Okey, kita boleh buang yang ini. Cikgu tambah sikit, kita boleh keluarkan perkataan. Kita boleh show string. And then kita boleh tukar. Hai, Mira. Okey. Tekan play. Tekan play. Tekan A lah. Nampak? Wow. Jadi, hai Mira dah kan. Ini pun boleh dikategorikan sebagai cahaya lah. Ya. Kejap lagi kalau sempat, kita akan tengok sama-sama untuk keluarkan perkataan pula. Okey. Okey, setakat ni, Mira, untuk yang pertama, mengeluarkan cahaya. Dapat? Dapat, cikgu. Setakat ni Mira dapat dan Mira yakin murid-murid di rumah yang memberi fokus yang jelas pastinya akan dapat juga. Okay. Seterusnya, cikgu? Okey, jadi simple je lah. Untuk cahaya dah selesai. Okey. Okey, seterusnya, tadi lepas cahaya kita buat apa? Lepas cahaya, kita buat bunyi. Okey, kita akan buat bunyi pula. Okey, untuk bunyi sama juga, kita perlu hasilkan carta alih juga. Okey, jadi carta alih pun sama juga. Cikgu dah sediakan carta alih. Yang ini murid boleh buat di rumah sendiri menggunakan simbol yang telah dipelajari pada tahun 4. Okey, yang ini. Nak tak nak, untuk carta alih mesti dimulakan dengan mula. Okey, disambungkan dengan aliran ni. Bentuk anak panah ni. Anak panah ni perlu berjumpa di antara mula dan simbol yang di bawah. Supaya menandakan satu aliran lah. Sama juga arahan yang mula-mula kita nak tekan butang A. Okey, tekan butang A. Kemudian pembas berbunyi. Pembas ni yang inilah. Sebenarnya murid dah belajar dah minggu sebelum ni. Pembas bentuk macam mana? Yang inilah. Kecil je. Dia akan keluarkan bunyi. Okey, seterusnya selesai keluarkan bunyi, kita akan pilih lagu dan atur cara tu tamat. Wow. Simple je Mira. Sama juga arahan tekan butang A. Kalau tak nak tekan butang A, boleh tekan butang apa Mira? Mungkin boleh tekan butang B? Betul Mira. Kita tambah lagi 50 markah. Wah, terima kasih cikgu. Jadi, okey. Okey, jadi selesai untuk carta alih projek bunyi. Simple je. Okey, seterusnya lepas kita dah buat carta alih, kita beralih kepada atur cara. Bagus. Mira dah ingat dah. Kepada atur cara projek bunyi. Sebab lepas kita buat carta alih, kita kena buat atur cara dia pula supaya kita boleh uji adakah betul carta alih yang kita buat tu.
Okey, sama juga kita akan gunakan blok on button A press, dia akan mengeluarkan bunyi. Jadi kita boleh pilih bunyi lah. Ada macam-macam bunyi yang ada dalam ni. Kita akan sama-sama tengok. Ataupun Mira boleh pilih lah. Macam ini cikgu akan pilih da-da-dum lah. Okey. On button A press, start melody, da-da-dum repeating once. Maksudnya dia akan, selepas kita tekan butang A, dia akan jalankan, akan mainkan lagu tu sekali sahaja. Okey. Dah sedia untuk buat atur cara ni, Mira? Sedia, cikgu. Okey, jom. Jom Kita kita sama-sama lihat pada komputer. Okey, jadi tadi kita dah buat yang projek cahaya. Betul. Sama juga, cikgu tak nak campur. Jadi kita akan pilih new project. New Kita project. namakan projek Bunyi, cikgu kan? bunyi. Projek bunyi. Bunyi. Okey, create. Okey, sama juga kita tak nak on start ni. Kita buang. Kita pilih blok mana untuk blok on button A tadi? Kita pilih input, cikgu. Alhamdulillah, betul Mira. Baguslah Mira, tambah banyak markah Mira hari ni. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey, on button A, tapi Mira boleh tukar. Kita nak tadi cikgu tanya nak button B kan? Kita tukar kepada button B. Kemudian kita nak masukkan lagu. Betul. Ataupun bunyi. Kita pilih blok untuk music dan kita pilih lagu di bawah lah. Okey. Kita boleh pilih, ada banyak sebenarnya. Music ni, melodi, play melodi, kita ada banyak, tone dan sebagainya. Okey, jadi ini Mira boleh pilih start melody da-da-dum. Okey, selesai yang ini, kita boleh uji. Okey. Uji dekat sinilah, tekan button B. B. Dia ada bunyi lah. Da-da-dum. Macam mana tak bunyi dia? Da-da-dum lah. Okey. Okay, kadang-kadang ada lagu dia panjang tau Mira. Jadi kita ada dua button. Kita boleh letak lagi satu button tu untuk apa? Untuk berhentikan lagu tu. Wow. Jadi kita boleh buat. Kita boleh, sebab tu dia namanya papan mikropengawal. Kita boleh kawal dia. Kita nak arahan kita ni dia buat. Jadi kita boleh letak contoh button A tadi Mira pilih button B. Cikgu letak button A input untuk stop music. Okey. Music kita akan pilih stop all sound. Bila bunyi tu bunyi, kita tekan B. Kita tak nak bunyi tu, kita tekan A, automatik semua bunyi dalam yang diatur carakan diberhenti. Jadi kat situ kita boleh gunakan dua button ni lah. Sebab tu cikgu lebih berkenan ataupun lebih selesa menggunakan papan pengawal yang jenis ni lah. Sebab semua ada dalam ni. Ya. Okey. Baik, cikgu. Okey, selesai untuk atur cara bunyi. Okey. Setakat ni ada soalan? Setakat ni, cikgu, Mira faham. Okey. Dan Mira nak tahu pula, kalau dah tahu bagaimana ia bercahaya, berbunyi, macam mana pula dia bergerak ni, cikgu? Okey, untuk bergerak, bagus soalan Mira, untuk bergerak. Sebab kita dah selalunya kalau kita buat atur cara ni, mesti kita nak ada sesuatu yang bergerak. Jadi untuk bergerak, dalam yang ini, kita akan menggunakan motor servo lah yang ini. Yang ini pun murid dah belajar pada episod lepas lah. Motor servo. Ini yang akan bantu untuk melakukan pergerakan. Okey? Ini selesai. Okey? Jadi sebelum tadi, mula-mula kita kena buat carta alih bagi projek pergerakan. Okey, yang ini. Sama juga. Nak tak nak kena mula dengan mula. Kemudian tekan button. Tekan butang A, kita boleh ubahlah. Dan motor servo akan bergerak. Jadi kat sini kita boleh tentukan berapa degree dia nak gerak dan tamat. Nak tak nak, selepas habis carta alih perlu tamat. Okey, selesai ini, kita laju sikitlah sebab kita dah dua kali kan. Kita akan terus ke atur cara dia pula. Okey, sama juga macam tadi. On button A press, servo right pin P0 to 180. Okey? Dapat? Dapat, faham? cikgu. Okey. Alright, selesai yang ini untuk atur cara. Kita fokus kepada bagaimana kita nak hasilkan atur cara tu menggunakan editor Macode ni. Okey, sama juga start new project. Okey, namakan projek Pergerakan ni, cikgu. pergerakan, bagus. Okey, yang ini kita buang. Baiklah. Sama juga input on button A press. Kita nak gerakkan servo tu. Okey, untuk gerakkan servo,
Yang ini dia tak ada dekat blok yang ini. Kita kena tekan advance. Advance. Ada pin. Kemudian kita cari servo right pin ni. Drag and drop, automatik akan keluar gambar raja servo kat sini. Okey, jadi kita boleh ujilah. On button A press, kita tekan, dia akan bergerak ke 180. Dia akan bergerak. Wow. Okey, macam mana kita nak patah balik dia? Kalau patah balik mungkin kita kena ada penggunaan perkataan reverse. Reverse, okey, ataupun macam bunyi tadilah. Kita letak lagi satu button B. Okey, kita just duplicate je. Right click, duplicate. Tekan button B, kemudian kita tukar. Tadi ni 180, kita jadikan 0 darjah. 0 darjah. Okey, jadi kita uji. Tekan A, pusing. Tekan B, dia patah balik. Tekan A, pusing. Tekan B, patah balik. Wow. Jadi dah selesai untuk pengujian kepada murid bagaimana dia nak buat bergerak. Ya. Itu kalau 180 darjah, cikgu. Kalau anda kata saya nak buat 360 darjah, boleh ke, cikgu? Yang ini dia had lah. Dia sampai 180 darjah lah. Kita kena gunakan yang lain lah. Yang untuk motor servo ni kita boleh kawal. Contoh kalau kita buat palang keselamatan. Selalu palang keselamatan ni kalau kita gunakan motor yang biasa kita guna, dia akan berpusing. Tahu tak motor yang kita dalam kereta mainan selalu tu kan? Jadi dia akan berpusing. Kita tak nak kawal dia punya berapa degree yang kita nak. Okey, jadi dengan ada motor servo ni kita boleh kawal. Kita nak dia bergerak berapa banyak. Baik. Okey, jadi Mira, dapat dah ketiga-tiga ni untuk ayuh bina carta alih, bina carta alih dan atur cara ni. Ada 3 benda. Cikgu rumuskan balik. Okey. Yang pertama kita ada cahaya. Okey, yang kedua ialah bunyi. Okey, yang ketiga ialah pergerakan. Okey, dalam cahaya kita boleh ubahlah. Kita boleh ubah nak ada LED menyala semua ataupun lagi satu tu apa? Yang Mira nampak macam menarik sangat tadi tu. LED tu boleh bergerak. Boleh bergerak. Ya, kita boleh keluarkan tulisan. Okey, macam bunyi pula kita boleh pilih lagu lah, tak kisah. Jadi kita ada note lagu tu kita boleh edit dan letak dalam tu lah. Okey. Silakan. Selesai yang itu pergerakan. Pergerakan ni macam-macam boleh buat lah. Kita boleh tekan button A untuk servo tu bergerak, tekan button B untuk patah balik. Okey, jadi cikgu dah ulang balik apa yang kita dah belajar sepanjang tadi tu. Cahaya, bunyi dan pergerakan. Selesai yang itu, dah habis yang ini, murid dah mahir, murid dah boleh gabungkan pula ketiga-tiga tu. Macam mana nak gabungkan nanti kita akan belajar lagi satu episod akan datang. Tapi saya teruja nak belajar sekarang, cikgu. Jadi cikgu, boleh ke kalau kita ulang semula aktiviti tadi daripada cahaya, kemudian dia berbunyi, kemudian dia bergerak. Kita buat lagi sekali, cikgu. Boleh tak, cikgu? Boleh. Ayo kita tunjukkan kepada murid-murid. Jadi tadi kita dah mulakan, tadi carta alih kita dah buat, atur cara pun kita dah buat. Jadi kita terus kepada editor Make Code ni. Macam tadi, new project. Kemudian projek cahaya. Okey, yang ini. Okey Mira, apa bezanya on start dengan forever ni lah? Kita ada banyak guna input kan. Okey, kita gunakan ni, kita boleh on start ni. Papan mikropengawal ni terima je kuasa elektrik, bateri, dia akan terus menyala LED tu. Okey. Alright. Jadi kat sini tadi kita gunakan blok apa tadi Mira? Kalau selain pada on start ni. Kita menggunakan Cikgu nak uji Mira. Adakah Mira tumpukan perhatian ke tidak? Kita gunakan blok apa semasa kita nak menghasilkan atur cara ni? Okey, Mira tanya kawan-kawan di rumah, apa blok yang cikgu Nas gunakan tadi ya? Ya. Bukan input kan cikgu? Ada dua lah. Ada dua. Betul tu input. Input dan juga blok basic. Untuk keluarkan cahaya. Wow. Jadi kalau Mira berjaya berikan jawapan yang tepat, Mira layaklah untuk inilah untuk tahap penguasaan yang inilah. Okey. Tadi macam tadi cikgu bagi markah kan? Tambah lagi lah markah Mira lagi 50 markah. Wah, dapat lagi 50 markah. Okey, jadi input cikgu sambung Silakan, on button A press basic show LED. Ataupun kalau tak nak lah, kita boleh letak bentuk Mira. Show icon, kita boleh pilih bentuk Mira. Ada macam-macam bentuk kat sini. Wow, banyaknya bentuk cikgu. Ada bentuk right, ada bentuk salah.
Saya dalam nak pilih smiley. bentuk hati boleh tak cikgu? Boleh. Hati kecil ke hati besar? Yang besar cikgu. Okey, yang ini. Ini selesai yang ini, kita boleh uji. Nak tak nak, selepas kita buat atur cara, kita perlu uji. Kalau kita tak uji, kita tak tahu adakah atur cara kita tu dibuat dengan betul ataupun salah. Jadi kita uji. Adakah menyala ke tidak? Keluar bentuk hati ke tidak? Mari kita uji sama-sama. Kita tekan A. Ya, keluar bentuk hati. Wah, berjaya. Okey, dapat? Dapat cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nash atas perkongsian bagi tajuknya iaitu Ayo Bina Catat Alir dan juga atur cara. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini hanya di slot tahap 2. Jangan ke mana-mana. Ya. Didik TV KPM